Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Muhammad Rizan Hassan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berada di mana tu? Saya berada di Johor Bahru sekarang ni. Johor Bahru. Oh. Ya. Bila sebut Johor Bahru teringat apa nama Murtabak Majid. Besok saya akan makan murtabak tu. Saya kalau ke sana mesti beli siap bungkus bawa balik sebab dia ada yang frozen kan. Okey, ya. Okey, terima kasih pada Cik Muhammad Rizan bin Hassan, seorang pengurus ataupun kalau ikutkan banyak jawatan beliau ni dalam terutamanya kerja-kerja NGO. Kita berbangga pelajar-pelajar kerana bersama kita pada malam ni bukan calang-calang dalam gerakan beliau. Cik Muhammad Rizan merupakan penerima anugerah tokoh usahawan. Tokoh. Saya sebut usahawan sebab baru tadi mesyuarat berkaitan usahawan. Tokoh Belia Negara 2011 dan tokoh Belia ASEAN 2011. Tahniah Tuan. Lama dah tu, terima kasih. Encik Muhammad Rizan bin Hassan merupakan Siswa Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran atau PKPB. Juga merupakan pengasas platform Belia Mahir, Satu Belia Satu Kemahiran dan pengasas Warung Furqan. Beliau juga banyak kalau saya nak baca pencapaian ataupun pengalaman-pengalaman beliau dalam gerakan beliau, dalam organisasi-organisasi terutamanya NGO yang berkaitan untuk membantu masyarakat. Kalau lihat kepada biodata yang saya ada kat sini pernah bekerja di Jepun dan sekarang ni kita sedang suasana Tokyo 2020. Berapa lama Rizan di Jepun di sana? Saya 4 tahun di sana. Di sana 4 tahun di sana dan tapi saya bekerja dengan Jepun ni bukan saja di Jepun tetapi bekerja dengan banyak syarikat Jepun di luar Jepun. Cuma gaji yang bayar oleh Jepun di Jepun. Jepun di mana? Di Tokyo? Di Osaka. Berapa jauh Tokyo Osaka? Saya pun tak pernah sampai Jepun ni. Kalau cerita naik bas tu ibarat Kelantan ke Johor lah. Jauh juga Tapi sana kemudahan speed train dia. Ada kereta api Shikusen laju dan 1 jam sampai lah. 1 jam sampai Okey. Jadi tanpa melengah masa, pelajar-pelajar saya lalukan kehadiran semua pelajar-pelajar kita pada malam ni. Yang majoritinya tuan-tuan Cik Rizan adalah calon-calon SPM 2021 yang kita tahu mereka ni sedang belajar di rumah, mengikuti PDPR. Jadi kita harap pelajar-pelajar semua cekal, bersemangat kerana lama tak jumpa kawan-kawan. Jadi cikgu percaya, saya biasa panggil anak-anak ni bahasa cikgu ni. Jadi cikgu percaya anak-anak semua mungkin ada yang stres, mungkin ada yang lama tak jumpa kawan, tak boleh balik kampung, rindu atuk nenek dan sebagainya. Tapi sabar sekejap kerana kita mengharapkan pandemik COVID-19 ini dapat berakhir dengan cepat. Mungkin Cik Rizan boleh mulakan sikit dengan memperkenalkan diri dan juga tajuk yang kita bincang pada malam ni ialah peluang lepasan SPM 2021 dan mungkin kalau ada calon SPM 2020 pun boleh ikuti sesi ini kerana program-program TVET atau yang dipanggil sebagai Technical and Vocational Education Training atau bahasa Melayunya adalah pendidikan dan latihan teknikal dan vocational adalah peluang yang sangat luas. Tidak terhad kepada umur, betul lah Cik Rizan? Tak semestinya SPM
Walaupun 23, 24 pun banyak lagi peluang-peluang di dalam kemahiran TVET yang ada di negara kita. Jadi saya jemput terus pada Cik Rizan untuk berkongsi tentang apa yang dikatakan beliau mahir dan apakah peluang yang sangat besar dalam bidang kemahiran terutama JTVET, terutamanya dalam peluang-peluang pekerjaan. Okay, silakan tuan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada semua. Terima kasih pada Tuan Zaman Nizam, moderator kita pada malam ni. Yang paling penting yang diraihkan adik-adik semua. Saya harap malam ni dengan keterbatasan waktu dan juga dalam keadaan yang kata orang tu penuh mencabar ni, sama-samalah kita dapat berkongsi sedikit pengalaman dan juga mungkin dapat sedikit sebanyak memberi suntikan ataupun motivasi kepada adik-adik. Okey, seperti yang telah diperkenalkan, boleh panggil saya Abang Rizan, Uncle Rizan, Pakcik Rizan lah. Mana-mana boleh lah. Nak panggil bro, abang pun, panggil Rizal pun tak apa, okey? Saya bukanlah seorang yang mempunyai pendidikan akademik yang tinggi, okey? Walaupun tadi diberitahu saya mempunyai banyak pencapaian sama ada di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat antarabangsa. Okey, tetapi untuk adik-adik lebih mesra dengan saya pada malam ni dalam tempoh 20 hingga 25 minit ni ialah saya tidak pernah menduduki apa-apa peperiksaan sekalipun. UPSR, PT3, SRP, PMR, SPM, semua saya tak pernah duduk dan saya tak pernah pun ada kelayakan-kelayakan tersebut. Dan saya pun tak pernah pegang sijil tu. Okay? Saya juga tidak ada diploma daripada mana-mana institusi. Okay? Saya datang daripada keluarga yang miskin, keluarga yang kata orang tu tidaklah begitu seronok kalau untuk diimbas kembali perjalanan hidup saya. Okey. Dan semasa saya berusia 16 tahun, saya telah terjebak dengan salah laku jurana dan dihantar ke sekolah Harry Geni, Teluk Mas Melaka selama 3 tahun. Kemudian saya ringkaskan cerita, bila kita ni ada banyak sisi gelap dalam hidup. Okey, kita berhadapan dengan terlalu banyak cabaran dan juga halangan dalam kehidupan. Akhirnya saya mengambil keputusan dan saya sedar bahawa masa depan saya tidak boleh ditentukan oleh orang lain. Hanya diri saya saja yang boleh tentukan. Jadi saya mengambil keputusan untuk memilih jalan yang lurus. Okey, kalau selama ni saya memilih jalan yang salah. Jadi bila saya keluar daripada Harry Geni, saya mengambil keputusan untuk benar-benar bertekad untuk mengubah kehidupan saya. Dan pekerjaan pertama saya bekerja sebagai seorang operator pengeluaran kerja kilang. Saya duduk satu rumah dengan pekerja asing. Okey, ketika orang lain menghina pekerja asing, kalau awak semua tanya saya siapa idola saya akan jawab idola saya adalah pekerja asing. Sebab apa? Saya sendiri mengambil semangat pekerja asing ni apabila mereka ada setia kawan, ada semangat untuk kenegaraan, kecintaan kepada negara dia, ada sikap tanggungjawab walaupun mungkin penampilan dia tak cantik, kotor, busuk dan sebagainya. Tetapi kesungguhan dia tu adalah sesuatu yang menyebabkan saya cemburu untuk mengejar kejayaan. Dan dari situlah apabila saya duduk dengan pekerja asing di kilang Panasonic. Kilang Panasonic dulu nama dia Matsushita Audio Video di Pasir Gudang, Johor. Selama 2 tahun saya bekerja dan fokus untuk bekerja. Akhirnya kerajinan saya telah dihidu oleh seorang bangsa Jepun bernama Murata, dan dari situlah saya berpeluang dihantar ke Jepun untuk bekerja dan juga belajar. Siang saya bekerja di Matsushita Electric di Osaka, dan malam saya petang ketiga sampai pukul 11 saya belajar di Matsushita Technical College juga di Osaka. Alright. Itu seberingkas tentang diri saya lah. Kalau adik-adik nak tengok lebih detail, boleh type Google Rizan Hassan, akan adalah macam-macam cerita tentang diri saya. Okey. Apa yang saya nak kongsikan dengan adik-adik pada malam ni dalam waktu yang kita pendek ni, mungkin satu hari nanti kita boleh sembang panjang, alright, ialah 3 perkara yang adik-adik harus tanam dalam diri dalam keadaan pandemik COVID-19 ni. Okey. Sebenarnya saya bukanlah saya kata tidak terkesan dengan pandemik. Okey, tetapi saya telah menanamkan pada diri saya bahawa teknologi telah mengubah cara manusia berfikir. Itu yang pertama.
teknologi telah mengubah cara manusia bekerja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, teknologi telah mengubah cara kita hidup. Okey, pandangan tiga perkara ni saya pegang sejak 10 tahun 10 tahun dulu apabila di Jerman masa ketika itu telah bercakap tentang revolusi industri 4.0. Dan apa yang dijangkakan ketika itu benar-benar berlaku pada hari ini. Cuma tahun lepas dihadirkan dengan COVID-19, maka tiga perkara tadi, teknologi yang mengubah cara berfikir, cara hidup dan juga cara kerja manusia itu telah diasak dengan begitu hebat dan berlakulah pada hari ini di mana adik-adik pun duduk dekat rumah. Okey, banyak perkara yang berlaku norma baru dalam kehidupan manusia. Tetapi orang yang bergelar teknologis, orang-orang yang memahami tentang teknologis, jangkaan ini telah pun dibayangkan lebih awal lagi pada 10-20 tahun dahulu. Okey. Jadi adik-adik, dalam keadaan yang mencabar pada hari ini, sebenarnya menuntut kita untuk memahami tiga lagi perkara penting dalam hidup kita ni, iaitu apa dia? Pertama, mesti ada sikap untuk mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya adik-adik, proses pembelajaran ini bukan hanya berlaku di sekolah. Okey, bukan hanya berlaku di universiti, tetapi sehingga ke akhir hayat. Sebab tu adik-adik tengok hari ini kenapa ramai orang menganggur, kenapa orang terkesan, sebab apa? Mereka tidak mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Maka bila sesuatu bencana berlaku, mereka panik kerana tidak ada kemahiran-kemahiran baru yang perlu mereka guna pakai dalam keadaan yang diperlukan pada hari ini. Itu yang pertama, pembelajaran sepanjang hayat. Apakah perkara kedua yang memerlukan kita dilihat mampu menghadapi cabaran pada hari ini, iaitu kedua, reskilling. Reskilling ini ialah kita mempertingkatkan kemahiran yang kita ada. Kalau dulu mungkin kita ada bidang, kita belajar otomotif, kita bekerja dekat bawah pokok ataupun kita bekerja dekat mana-mana bengkel kecil-kecil. Tetapi dalam keadaan hari ini, teknologi yang telah mengubah cara kita bekerja, dari hidup, cara berfikir, memerlukan kita ada peningkatan kemahiran-kemahiran tertentu. Kalau dulu kita mungkin mahir dalam enjin tentang karburator dan sebagainya, atau mungkin bidang motosikal lebih dekat dengan adik-adik. Kalau dulu mungkin tidak ada enjin biasa, tapi hari ini sudah guna pakai electronic fuel injection for motorcycle. Jadi benda-benda macam ni memerlukan kita reskilling. Dan yang ketiga, iaitu upskilling. Kemahiran yang kita ada hari ini kita kena pertingkatkan. Kita kena pertingkatkan, maksudnya di sini kita perlu ada pengetahuan dan juga kemahiran-kemahiran tertentu. Okey. Nah, sekarang ni, dalam keadaan sekarang semua orang bercerita tak ada kerja, kena buang kerja dan sebagainya kan. Siapakah orang yang relevan? Siapakah orang yang menjadi rebutan pada hari ini? Sudah pastilah orang-orang yang memiliki kemahiran. Orang-orang yang sebelum-sebelum ni atau sekarang ini memilih pendidikan teknikal dan vokasional sebagai pilihan utama untuk kerjaya di masa depan. Adik-adik kena ingat, budaya sekolah ke universiti adalah salah. Adik-adik jangan sesekali belajar fikir nak masuk universiti. Sebaliknya adik-adik kena fikir satu budaya seperti budaya orang di negara maju seperti di Jepun contohnya, iaitu sekolah ke kerjaya. Jadi adik-adik selepas perkongsian abang pada malam ni, adik-adik kena ada pemikiran apakah langkah seterusnya aku. Bukan masuk universiti. Kalau adik-adik masuk universiti, lepas SPM, kan ada pemikiran hanya masuk universiti, lepas SPM, adik-adik mohon bidang katakan otomotif. Tetapi dapat bidang elektrik. Janji aku masuk universiti lah. Janji masuk universiti, sedangkan bidang tersebut adik-adik tak suka pun. Tapi sebab nak masuk universiti punya pasal, maka adik-adik pergi. Akhirnya adik-adik akan berhadapan dengan kerjaya yang adik-adik tak suka, kedudukan yang adik-adik rasa aku belajar sekadar nak ilmu saja, dia tidak cukup. Adik-adik kena ingat, kita punya hidup ni adalah satu perjalanan yang panjang. Okey, dia adalah satu journey. Dia bukan satu pertandingan nak tengok siapa champion, tidak. Jadi, kena ingat, kena tanamkan sekolah ke kerjaya. Daripada sekolah ke kerjaya itulah adik-adik tidak akan kisah kalau dapat apa sahaja keputusan, kerana adik-adik percaya bahawa apa keputusan yang aku akan dapat lepas SPM nanti,
Okey, itu adalah satu permulaan untuk aku ke alam kejaya sebenarnya. Bukan satu permulaan atau bukan satu perakhiran di mana aku perlu menghukum sedih dan sebagainya diri aku. Tidak. Okey. Jadi adik-adik, nak berfikiran daripada sekolah ke kejayaan itu apa yang perlu adik-adik lakukan sekarang. Apa yang perlu dilakukan sekarang? Satu saja yang perlu adik-adik lakukan, iaitu kena rajin membaca. Okey. Kalau adik-adik rajin membaca, mendapatkan maklumat, kena ada pengetahuan tentang kejaya-kejaya masa hadapan, maka adik-adik tidak akan goyang, tidak akan gentar, tidak akan rasa goyah sekalipun untuk menduduki SPM. Kerana adik-adik ada keyakinan yang tinggi, kan, kalau aku setakat aku mampu yang ini saja, kan, ini sajalah kemampuan yang aku boleh lakukan, maka kejayaan yang aku nak capai itu dengan kemampuan yang aku miliki ni aku akan dapat. Okey. Kenapa abang cakap macam tu? Sebab adik-adik harus bersyukur duduk dekat Malaysia. Kenapa bersyukur duduk dekat Malaysia? Okey, abang dah pergi 23 negara, bukan pergi, dah bekerja di 23 buah negara di mana ada kilang Panasonic, di situ pernah abang bekerja. Alright? Abang nak bagi tahu, hanya di Malaysia sajalah yang pendidikannya, yang akses pendidikan tu semua orang boleh masuk. Kalau tak ada SPM pun boleh masuk kolej-kolej kemahiran. Okey, kalau ada UPSR boleh membaca, boleh mengira pun boleh masuk. Kalau negara lain jangan harap adik-adik. Okey, jangan harap, tidak akan ada peluang tersebut, melainkan mereka membina kemahiran dengan pendidikan tidak formal. Okey, tapi adik-adik di Malaysia terlalu banyak peluang-peluang yang ada. Soalnya, kenapa peluang tersebut tidak direbut? Peluang itu tidak direbut kerana pemikiran kita telah terkongkong, okey, dengan satu pemikiran ataupun stigma yang salah, iaitu kalau belajar kemahiran adalah second class. Itu satu masalah yang besar. Kerana itulah pekerja-pekerja asing melihat negara kita sebagai lombong emas untuk mereka mendapatkan hasil bagi kekayaan bukan kepada diri mereka sendiri, tetapi kepada keluarga mereka, kepada negara masing-masing. Dan akhirnya adik-adik hari ini, okey, banyak kilang-kilang dah pun tutup di Malaysia, semuanya beralih ke Vietnam. Kerana apa? Kerana sebelum ini tenaga kerja Vietnam yang ada di Malaysia melihat Malaysia adalah sebagai universiti untuk mereka menimba kemahiran, dan tiba masanya mereka akan balik bekerja dengan syarikat-syarikat pelabur-pelabur yang membuka kilang di negara masing-masing. Soalnya sekarang siapa yang rugi? Kita yang rugi. Kenapa yang kita yang rugi? Sebab kita melihat kerja-kerja kola biru ni, kerja-kerja kilang contohnya adalah kerja-kerja yang second class. Kita sentiasa dimomokkan untuk menjadi orang-orang yang kerja-kerja engineer, lawyer dan sebagainya. Bukan tak penting, tetapi pada masa yang sama kita kena sedar kalau keupayaan kita tidak memungkinkan kita untuk belajar ataupun mendapat kejayaan sebegitu, kita kena cepat-cepat channel diri kita ke alam latihan kemahiran. Kemahiran ni adik-adik, dia tidak ada kelayakan-kelayakan khusus. Asal ada minat, ada kesungguhan dan ada keupayaan untuk memahami tentang bidang-bidang teknikal ini, akhirnya adik-adik akan menjadi tangan-tangan emas negara, tangan-tangan emas untuk diri sendiri, tangan-tangan emas untuk masa depan diri sendiri adik-adik. Sebab kita tidak mungkin dapat mengubah negara kita. Tapi kalau kita dapat ubah diri kita, secara automatik negara kita juga boleh berubah, keluarga kita boleh berubah, segala-galanya boleh berubah. Jadi, apa yang abang nak sampaikan, dalam apa saja keadaan pandemik pada hari ini, pada hari esok, pada minggu depan, pada tahun depan, walaupun 5 tahun kita pandemik sekalipun, bukan satu penghalang untuk kita meneruskan apa yang kita impikan. Kerana teknologi telah mengubah cara kita berfikir, cara kita hidup, cara kita bekerja. Tanpa COVID sekalipun, adik-adik akan berhadapan dengan 3 cabaran ini juga. Jadi, kehadiran COVID sebenarnya adalah satu paksaan untuk adik-adik semua, untuk kita semua bergerak kepada satu keadaan bahawa teknologi sedang menguasai kita dan bagaimana kita menguruskan diri kita untuk teknologi. Itu yang paling penting sekali. Okey, Cik Muhammad Azam Nizam. Lagi Cik Azman ni. Nama panjang sangat. Cukup menarik. Saya tertarik perkataan tangan emas tu.
Itu yang menjadikan negara kita maju, seperti negara-negara maju macam Jerman, Jepun, Singapura. Sebab orang kita kat sini, Tuan, asyik bercakap tentang nak pakai gelang emas. Tapi tak nak cakap tentang memiliki tangan emas. Bila dapat emas, dia akan dapat lebih banyak emas tu kat dalam kat badan dia. Betul. Itu belum tanya gaji lagi, beza gaji technician dengan ni. Kalau tengok di Australia, saya dimaklum lah. Gaji plumber pun dahsyat juga, lebih kurang gaji lawyer di sana. Betul Tuan? Betul. Begitu hebatnya dunia kemahiran. So jangan kita melihat bidang-bidang kemahiran ni sebagai second class. Tetapi kalau kita lihat negara-negara maju seperti Jerman, UK dan sebagainya, golongan teknikal ataupun technician inilah yang menjadikan negara mereka sebuah negara yang maju dan berjaya. Jadi kita ada soalan ni, ada pelajar kita ada angkat tangan ni, adik Nur Balkis ni. Ada nak tanya ataupun Anis Farisha. Boleh unmute dan boleh tanya terus pada Abang Rizan kita kalau ada soalan. Ataupun kalau malu boleh di chat room. Ada soalan ni daripada Muhammad Amjad. Sir, saya ada soalan, kenapa orang berkemahiran gajinya tak macam lawyer atau sebagainya? Baru saya cakap tadi, padahal ia memainkan peranan penting kepada negara. Wah, bagus soalan ni. Kenapa di Malaysia gaji golongan berkemahiran ni masih rendah? Adakah kita tidak seperti negara lain, lambat mengiktiraf atau apa sebabnya? Okey, dia bukan sebab kena ingat dalam orang kemahiran ini adik-adik, dia ada dua istilah yang kita panggil. Satu istilah makan gaji dan satu lagi istilah cari gaji. Okey, ada beza. Okey, dia kebiasaannya orang kemahiran ini dua-dua dia sapu. Dia makan gaji, dia makan gaji. Tapi pada masa yang sama dia cari gaji. Cari gaji maksudnya dia membina pendapatan sendiri dengan melakukan kerja-kerja sambilan sama ada di hujung minggu ataupun membuat kerja-kerja bisnes luar kan, secara sambilan pada malam hari dan sebagainya. Okey, selalunya mereka yang buat makan gaji dan cari gaji sekaligus ini adalah golongan remaja, ada golongan belia yang di bawah umur lebih kurang 30 ke bawah yang belum berumah tangga ataupun di awal rumah tangga. Okey, kebiasaannya proses ini diorang berusaha untuk membina keyakinan diri bagi memulakan perniagaan secara konsisten ataupun secara sepenuh masa. Okey, kenapa kita di Malaysia ni selalunya kita dengar orang yang berkemahiran gaji dia rendah dan sebagainya. Ini kerana kita menghadapi macam saya cakap tadi, apabila stigma masyarakat melihat kemahiran ni second class, maka budaya tersebut, pemikiran tersebut juga menjangkiti sektor industri di negara kita. Okey, bila sektor industri di negara kita juga melihat mereka yang berkemahiran itu sebagai second class, okey, mana mungkin dia untuk meningkatkan gaji. Itu yang pertama. Kedua, apabila masyarakat meletakkan pelatihan kemahiran ini sebagai second class, maka ramai orang dia tidak minat mendalami latihan kemahiran. Bila dia tidak minat mendalami latihan kemahiran, bekalan tenaga kerja untuk sektor industri itu kurang. Bila kurang, okey, majikan terpaksa bergantung kepada pekerja asing. Bila dibawa masuk pekerja asing sanggup untuk menerima gaji yang rendah dan akhirnya yang menjadi mangsa adalah rakyat tempatan. Okey, dan ini telah pun berakar umbi sejak sekian lama, telah terlalu lama. Sebab itulah, okey, kita mengharapkan generasi muda hari ini, terutamanya adik-adik, dalam keadaan kita pandemik sekarang ni, dapatlah kita membuka mata hati kita seluasnya bahawa orang yang diperlukan sekarang ni adalah orang-orang berkemahiran. Sebab apa? Ramai pekerja asing semua dah dihantar pulang. Okey, sekarang ni kalau adik-adik pergi dekat semua kilang-kilang, kalau dulu starting gaji 1,200 Tuan Azman, 1,200 starting, campur-campur allowance tetap semua lebih kurang 1,500, tapi hari ini dengan kelayakan SPM boleh starting saja dah boleh 1,800. Bayangkanlah kalau ada sijil kemahiran, kelayakan kemahiran, pengiktirafan kemahiran, gaji paling rendah starting pun boleh mencecah sebenarnya RM2,000.
Itu kalau tak ada kelayakan akademik ataupun tak ada kelayakan kemahiran. Maksudnya lepas Hanya berbekalkan pengalaman saja. Ya, betul. Sebab itulah pentingnya latihan kemahiran ini dipersijilkan dan adik-adik perlu mendapat pengiktirafan kemahiran berdasarkan kemahiran-kemahiran set-set skill yang ada. Macam tu. Saya pernah sampai ke UK ni Tuan Rizan Ya. Sebab adik saya belajar di sana, sambung sana. Jadi dia pernah cerita, dia kata, Long, di sini kontraktor yang buat jalan, yang buat pipe di tepi-tepi jalan, semua orang tempatan. Dan orang Britain ataupun orang UK berbangga sekiranya mereka bekerja di sana. Yang kita panggilkan apa, 3D ni. Betul. Dirty and difficult. Maknanya bahaya, kotor dan betul. Tapi di UK diorang bangga dan tidak ada satu pun orang asing yang bekerja dalam buat jalan yang kerja-kerja kontraktor ni apa semua. Jadi bila saya pergi sana, saya pergi UK sana, memang betul. Memang kalau saya lihat kerja-kerja kontraktor di jalan, di bangunan, di longkang, semuanya orang tempatan dan mereka bangga memakai kata apa, dia panggil apa, baju apa, overall vest baju tu, diorang bangga. Macam kita sini collar biru pakai tie apa semua. Diorang sana bangga yang itu. Jadi mungkin Tuan Rizal boleh komen bagaimana untuk kita nak galakkan belia-belia kita ni supaya sebenarnya kerja-kerja 3D yang dikatakan 3D ni tadi bahaya, kotor dan sukar ni sebenarnya adalah orang kata apa, peluang yang cukup besar di negara kita apabila kita nak melangkah negara lebih maju ke depan ni. Okey. Adik-adik, kalau kita dekat Malaysia ni katakanlah, kalau adalah di dalam sesi perkongsian kita pada malam ni, okey, dia memang hanya tahu baca, tulis, kira je. Setiap kali exam dia memang semua litas Sepang, litas Pasir Gudang 98G ke apa kan. Okey, katakan kalau ada lah malam ni, okey. Adik-adik panggil screwdriver, tetap panggil screwdriver. Orang dekat Uganda, Zimbabwe, dekat UK, dekat London, dekat Brazil, Argentina pun tetap panggil screwdriver. Kalau korang kat sini panggil spanner, okey, dekat Itali pun panggil spanner juga. Okey, sebab orang kemahiran ini kan, orang-orang yang berkemahiran, dia punya community ataupun dia punya language dia adalah sama di seluruh dunia. Awak ingat saya ni pandai cakap Jepun ke masa saya duduk kat Jepun apabila saya dihantar ke Jepun? Kan lagilah. Sempat tak belajar sikit cakap Jepun? Jepun pun tak kerti cakap orang putih. Okey. Tetapi kenapa saya boleh duduk 4 tahun? Sebab apa? Sebab bahasa kemahiran itu mudah untuk difahami oleh orang-orang di seluruh dunia. Okey? Kerana apa mudah difahami? Kerana lenggok badan, tangan kita ni. Kita mungkin tidak pandai dekat akal kita, pemikiran kita, tapi kita pandai di tangan kita. Tangan kita yang pandai ini, tangan emas kita yang hebat di kampung-kampung repair motor ke, merempit dan sebagainya, buat kek dan sebagainya, kan sama levelnya dengan mereka di Jepun, dengan di UK dan sebagainya. Okey, jadi kenapa kita masih lagi sentiasa menghukum diri kalau kita tidak ada pencapaian akademik yang bagus? Tak perlu, sebab kawan kita yang cemerlang dalam bidang akademik itu, dia memang ada laluan dia. Dia memang dia nampak dia punya perjalanan dia. Janganlah kita rasa kita tidak boleh diri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan mereka yang cemerlang dalam bidang akademik yang masuk universiti. Bila kita tak dapat masuk universiti, sekarang kan keputusan universiti dah banyak keluar kan. Okey, ramai yang menghubungi saya, kesedih saya dapat 3A tapi tak dapat universiti. Itu bukan pengakhiran, tetapi you boleh channel untuk menyertai latihan kemahiran sebab peluang kerjaya semakin banyak dan semakin luas. Okey, jadi seharusnya tidak timbul okey untuk kita bersikap menghukum diri kita ataupun meletakkan diri kita punya satu batasan untuk kita mengejar ilmu. Sebab tu di awal tadi saya katakan kena pegang kepada semangat lifelong learning, semangat pembelajaran sepanjang hayat. Kerana di situlah
akan menentukan sejauh mana adik-adik boleh pergi dan ke mana adik-adik boleh membawa diri dalam konteks untuk mendapatkan kerjaya yang bersesuaian yang diimpikan di masa yang akan datang. Alhamdulillah, terima kasih Abang Rizan kita banyak perkongsian, tip-tip dan juga kata-kata semangat kepada adik-adik kita ni yang bakal menduduki SPM. Jadi kesimpulan yang cikgu nak kongsi kat sini, jangan give up. Apa sahaja keputusan kamu dapat, SPM bukanlah pengakhiran hidup. Betul, SPM adalah pasport, SPM adalah lesen. Tetapi SPM juga apa sahaja keputusan kamu dapat juga boleh orang kata apa sebagai laluan dalam bidang-bidang yang dikongsikan tadi. Jadi apa sahaja keputusan yang bakal kamu tempuhi, yang bakal kamu perolehi nanti apabila keputusan keluar pada tahun depan. Jadi lihat kepada peluang-peluang, macam kalau kata tak ada, hanya membaca menulis pun ada laluan, apatah lagi pelajar-pelajar ada kata apa SPM, sekurang-kurang ada sijil berhenti sekolah. Tuan Rizal kongsi tadi, satu sijil pun tak ada Tuan tapi hanya dapat diploma lanjutan kemahiran Malaysia tahap 5. Itu pengiktirafan yang kerajaan berikan berdasarkan pengalaman. Tetapi maknanya itu satu pencapaian juga. Satu pencapaian yang diiktiraf oleh kerajaan kerana sijil ini dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia, bukan calang-calang ni. Jadi maknanya tidak ada istilah orang kata apa pengakhiran. Yang penting ialah bagaimana untuk kita nak membina diri kita menjadi orang kata apa tahap yang terbaik dan meminati apa yang kita orang kata apa sasarkan untuk masa depan kita. Jadi terima kasih kepada Abang Rizal Hassan kita berkongsi pada semua adik, dan mungkin 30 second Tuan nasihat akhir kepada pelajar-pelajar kita, sebab ada juga yang tulis di chat room ni ada pernah berjumpa dia kata Abang Rizal ni Amal Fatih. Jadi mungkin akan jumpa Abang Rizal kita di luar sana dalam forum-forum yang lain, tetapi untuk malam ini apa nasihat akhir kepada calon-calon SPM kita? Silakan Tuan. 30 saat. Okey. Biarlah orang nak kata kita lambat ke, kita slow ke, ataupun kita ketinggalan ke. Ingat, masa kita sekolah rendah, kita mesti ada sejarah yang satu cerita yang cikgu pernah sampaikan kepada kita, iaitu kura-kura dengan arnab. Okey? Betul. Akhirnya kura-kura yang jalan slow boleh mengalahkan seekor arnab yang telah meninggalkan jauh si kura-kura tu. Kenapa arnab tu kena tinggal oleh kura-kura? Kerana arnab tu bila dia dah ke depan dia leka. Okey, jadi adik-adik ambil semangat kura-kura tu, walaupun perlahan mungkin kita tak macam orang lain, tetapi jangan berhenti. Kerana akhirnya kita akan sampai juga ke garisan penamat. Ingat tu. Okey, itu saja Tuan. Okey, terima kasih. Okey, Cik Rizan, terima kasih banyak. Alright. Kerana berkongsi kita pada malam ni. InsyaAllah pada adik-adik ambillah kata-kata semangat ini untuk terus kekalkan momentum, dan pada masa sama jagalah kesihatan insyaAllah. Kita doa sama-sama semoga calon-calon SPM kita 2021 ini beroleh kejayaan cemerlang. Okey Tuan, terima kasih banyak. Terima kasih. Mungkin satu gambar saya nak snap sikit. Okay. Kalau ada adik-adik nak buka on video ataupun gambar pun boleh untuk kita bergambar dengan Abang Rizan kita. Sekejap saya snapshot Okey. Satu, dua. Ada nak buka gambar boleh, silakan. Malu. Okey. Amjad dah buka. Ada yang lain nak buka? Hello. Ada lagi? Boleh buka video on kan? Okey. Senyum. 1, 2, 3. Okey. Freestyle. 1, 2, 3. Okey. Okey Tuan, terima kasih banyak. Okey, jumpa lagi. Pelajar-pelajar SPM teruskan kekal kerana kamu ada kelas bahasa Inggeris lepas ini. Pelajar-pelajar yang untuk tingkatan 3 dan 4 boleh left group untuk masuk kelas-kelas lain. Okey. Okey, thank you so much semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cikgu Rahman mudah-mudahan.